Klik TV KPM. Hai semua, salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan dan mata pelajaran pada hari ini adalah biologi di mana kami akan fokus ataupun berikan tumpuan kepada kertas satu. Tapi ini ada format baru kan? Macam mana dapatkan markah maksimum? Jangan risau kerana pada hari ini kita ada seorang guru penyampai di mana beliau akan berkongsi bersama kita tips dan panduan bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum serta bagaimana anda boleh skor A+ untuk kertas ini ataupun untuk biologi. Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru. Dan guru penyampai untuk hari ini dipersilakan Cikgu Farid daripada SMK Aikeroh Melaka. Hai Sean, apa khabar? Baik Cikgu, apa khabar? Sihat Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Okey Cikgu, sebenarnya saya nak tanya Cikgu, untuk biologi ni adalah kertas teras ataupun elektif Cikgu? Okey, untuk perhatian dan makluman semua, mata pelajaran biologi ni adalah suatu subjek elektif. Oh, okey. Dan diambil oleh pelajar sains tulen lah. Okey. Jadi biasanya murid-murid akan ambil subjek fizik, kimia dan biologi. Kemudian ada juga yang mengambil fizik dan kimia. Tapi biologi ni adalah satu mata pelajaran yang borders dan ada kaitan juga dengan fizik dan juga kimia. Okey, baiklah Cikgu, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu, silakan. Okey, boleh. Terima kasih Sean. Jadi murid-murid sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya Cikgu Farid dari SMK Aikeroh Melaka akan membawa anda semua untuk kita sama-sama melakukan pecutan untuk SPM 2021. Jadi untuk yang pertama je Sean, kita akan pergi kepada ini. Ya Cikgu? Mungkin butang lagi satu Cikgu. Okey. Okey. Okey, untuk yang pertamanya kita akan tengok bagaimana format pentaksiran biologi kertas satu. Jadi untuk makluman murid-murid di rumah, jadi dekat sini kita ada format pentaksiran biologi kertas satu di mana jenis instrumen dia adalah ujian bertulis. Jadi ujian bertulis kita ada aneka pilihan. Dulu ada aneka pilihan A, B, C, D. Tapi sekarang kita ada A, B, C, D dan pada masa yang sama kita juga ada ABC saja. Jadi kalau ada 3 pilihan jawapan ataupun 4 pilihan jawapan, jadi murid-murid perlu memilih satu jawapan yang tepat dan kita ada 40 soalan. Sebelum ni ada 50, tapi untuk kali ini, untuk format baru ini kita ada 40 soalan yang membawa kepada 40 markah. Dan semua jawapan-jawapan ini perlu ditanda dalam borang objektif ataupun borang OMR yang disediakan. Dan masa yang diperuntukkan adalah selama 1 jam 15 minit. Okey. Jadi kita tengoklah berkaitan dengan format ni, kita tengok construct. Construct ni difahami oleh guru-guru lah biasanya. Jadi dekat sini kita ada construct untuk mengingat ada 15, kita ada memahami ada 15, mengaplikasi ada 8 dan kita ada tambah satu lagi iaitu menganalisis ada 2 soalan. Jadi jumlah keseluruhan dekat sini ada berapa Sean? 40 kita ada 40 soalan. Jadi kalau kita nak skor dalam kertas satu ni cukup mudah sebenarnya. Macam mana kita nak skor kertas satu? Kita tengok dekat sini 30 soalan ni saja kita dah boleh kuasai. Kalau ikutkan aras kesukaran dia mungkin aras rendah. Jadi kalau dah 30 tambah lagi dengan 8 campur 2 ni 10, dah tentu-tentu murid dapat 40 per 40. Jadi senang saja nak dapatkan A dalam biologi kertas satu ni, hendaklah skor kertas satu iaitu mendapat sekurang-kurangnya 30 dan ke atas. Tapi kalau kita nak dapat A+, kita kena lebih lah, 38, 37 dan ke atas lah. Okey. Jadi dekat sini kita tengok kod dia 4551 stroke 1, kemudian dia ada standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP adalah cakupan ataupun apa yang akan ditanya dalam kertas satu tersebut. Okey. Jadi dekat sini ada 20 markah aras rendah, sederhana dan juga tinggi. Dan murid-murid juga boleh membawa kalkulator saintifik masuk ke dalam Dewan Peperiksaan untuk menjawab
kertas satu. Okey, Sean, jelas format? Okey, jelas cikgu, jelas. Format jelas, jadi kita pergi kepada bagaimana kita nak menguasai kertas satu ni, Sean. Ini penting. Nampak macam senang kan? Ada jawapan dekat situ. Ya. Kita pilih je, lepas tu kita terus tanda. Tapi sebenarnya murid-murid dalam biologi kertas satu ni, kita ada beberapa tips penting yang boleh membantu murid-murid untuk mendapatkan markah maksimum dalam kertas satu ni. Okey, kita lihat. Tips yang boleh diberikan oleh saya pada petang ini adalah, yang pertama kita tengok kuasai semua konsep asas dalam biologi. Apa konsep asas dalam biologi? Kita ada konsep pembahagian sel. Kita ada mitosis, kita ada meiosis, kita ada komponen-komponen sel. Jadi benda-benda tu murid-murid kena tahu dan kena kuasai dengan baik. Bila kuasai dengan baik, maka dia dapat jawab konsep-konsep asas yang biasanya ditanya dalam biologi. Okey, yang kedua, kuasai gambar rajah, label dan fungsi. Untuk pengetahuan Sean, biologi ni dia banyak gambar. Ya, betul. Betul, ada banyak gambar dan biasanya kalau murid dapat kuasai gambar-gambar ini, dapat kuasai dia punya label dan juga fungsi, saya yakin dan percaya A tu dalam genggaman. Bila kita tahu gambar tu, kita akan tahu konsep. Bila kita tahu konsep, kita akan tahu proses. Jadi benda ni akan membantu murid-murid untuk mendapat A dalam mata pelajaran biologi. Okey, yang ketiga, kita ada kuasai istilah yang tepat dan ejaan yang betul. Jadi ada pelajar dia sambil lewa kalau ada bab-bab istilah tu dengan ejaan yang salah. Jadi menggunakan istilah yang tidak tepat. Contohnya macam larutan. Kita ada 3 jenis larutan, hypotonik, hypertonik dan juga isotonik. Jadi kadang-kadang kalau pelajar tu keliru, dia dah tersalah letak jenis larutan. Jadi dekat situ istilah dia dah tidak tepat. Walaupun penerangan yang lain tu betul, tapi istilah dia tak tepat, dia akan mengurangkan markah. Tapi dekat sini, kalau konsep tu dah salah, dia tidak boleh membantu dalam kertas satu. Okey, faham Sean? Faham, Ibu. Jadi 3 benda ni, baru 3 lah. Okey, kita ada yang keempat. Kuasai proses, mekanisme dan tindak balas. Okey, sebagai contoh, kita ada mekanisme pembekuan darah. Kalau kita terluka, Sean. Darah kita akan membeku, betul? Betul. Tapi dalam biologi, bila kita terluka, ada mekanisme tertentu yang menjadikan pembekuan darah tu berlaku pada diri kita. Okey. Jadi kita ada tindak balas. Contoh tindak balas, kita ada tindak balas yang bersandarkan cahaya dan tindak balas yang tidak bersandarkan cahaya. Itu belajar dalam biologi tingkatan 5 lah, berkaitan dengan fotosintesis. Senang kan? Jadi kalau murid-murid dapat kuasai 4 benda ini, insya-Allah dia akan membantu untuk menjawab kertas 1 dan juga kertas 2 sebenarnya. Sebab konsep asas dah kuasai, apa lagi kan? Konsep kertas 2 tu jadi benda yang sangat mudah bagi dia untuk jawab nanti. Okey. Kita ada satu lagi. Ada Ibu. Okey. Satu lagi ni nampak macam tak penting tapi sebenarnya penting. Okey, apa dia? Kita faham dan ingat formula dalam biologi. Harus diingatkan, tadi kita ada bawa kalkulator saintifik, betul? Ya, cikgu. Jadi kalau kita ada bawa kalkulator saintifik, dah tentu-tentulah mungkin ada soalan yang melibatkan pengiraan. So, bila ada soalan yang melibatkan pengiraan ini, okey, ada beberapa formula yang perlu murid-murid kuasai dengan baik. Sebagai contoh, kita ada nilai tenaga dalam sampel makanan, bab 9 nutrisi. Kita ada kepekatan vitamin C, itu juga bab nutrisi. Peratus vitamin C, peratus litupan, saiz populasi, kekerapan atau frekuensi dan juga kepadatan. Yang ini tingkatan 5. Okey, yang ini tingkatan 5 lah, yang saya tik-tik ni sudah tingkatan 5. Ini adalah formula asas. Dalam biologi, dia tidak memberikan formula khusus untuk pelajar mengira. Jadi pelajar kena tahu macam mana nak dapatkan jawapan yang membentuk pengiraan ini. Jadi kita akan tengoklah selepas ni. Mungkin saya akan tunjukkan contoh-contoh untuk murid-murid tahu, sebenarnya kalau keluar soalan ni dia nak tanya, dia berkaitan dengan peratus, contoh. Jadi bila kuasai semua formula ni, insya-Allah soalan pengiraan dah tak jadi masalah bagi murid. Sememangnya boleh cikgu, dengan bantuan cikgu dan juga panduan yang diberikan oleh cikgu tadi, memang kita boleh skor tinggi dalam kertas 1 bagi biologi. Tapi sebelum tu kita akan berehat seketika dan kembali semula kepada Sukses SPM 2021 Penceritaan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecotan, di mana hari ini kami akan tumpukan kepada mata pelajaran biologi ataupun biologi kertas 1. Okey cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Jadi murid-murid yang berada di rumah, anda bersama saya Cikgu Muhammad Farid dari SMK Aekeroh. Kita akan lihat bagaimana untuk kita skor kertas 1. Kertas 1 yang begitu mudah ni lah ya, Cik. Okey, kita lihat. Yang pertama, saya bagi contoh soalan yang berbentuk pengiraan. Okey, jadi dekat sini murid-murid kita lihat soalan dia adalah maklumat berikut menunjukkan keputusan eksperimen untuk menentukan nilai tenaga bagi kacang tanah. Tentukan nilai kalori bagi kacang tanah tersebut. Jadi berdasarkan soalan ini telah diberikan jadual untuk membantu murid-murid dalam pengiraan. Kita ada jisim kacang tanah 2 gram, isi padu air suling ada 20 ml, kita ada suhu awal 30 dan suhu akhir selepas pembakaran kacang berlaku adalah 74 dan muatan haba tentu bagi air adalah 4.2. Okey, jadi dekat sini murid perlu mengira nilai kalori kacang tanah. Bagaimana nak kira? Mesti tahu formula. Okey, jadi formula yang kita boleh gunakan di sini adalah nilai tenaga makanan. Kita akan menggunakan jisim air. Jadi dekat sini kalau jisim air itu kita boleh masukkan 20, okey, 4.2 joule per gram per darjah Celsius. Peningkatan suhu ini kita perlu buat sedikit pengiraan. Iaitu 74 ni kita tolakkan dengan 30. Okey, kita akan dapat nilai 44. Kemudian kita akan bahagikan dengan jisim sampel makanan. Kalau kita tengok jisim kacang tanah berapa Sean dekat sini? 2 gram. Okey, kita ada 2 gram. Jadi kita letakkan 2 gram kalikan dengan 1000. Jadi lepas kita buat pengiraan murid-murid semua, kita akan dapati jawapannya adalah 1.848 kilojoule per gram. Okey, itu adalah formula yang pertama untuk nilai tenaga makanan. Okey, kita lihat formula soalan yang kedua pula Sean. Okey. Soalan yang kedua, maklumat berikut adalah keputusan eksperimen untuk menentukan kandungan vitamin C dalam jus buah mangga. Okey, yang tadi nilai tenaga bagi kacang. Yang ini pula adalah vitamin C. Jadi dia nak apa Sean kat sini? Apakah peratus vitamin C dalam jus buah mangga tersebut? Jadi macam mana kita nak kira? Mesti tahu formula. Okey, jadi dekat sini isi padu mangga yang digunakan untuk melunturkan warna 1 cm padu larutan DCPIP adalah 3.4. Ni maklumat penting yang diberi dalam kertas soalan. Saya cadangkan murid-murid untuk gariskan ataupun gunakan highlighter untuk membantu murid-murid. Okey, isi padu larutan DCPIP diberi adalah 1.0 dan isi padu larutan asid askorbik 0.1% untuk melunturkan warna 1 cm padu DCPIP adalah sebanyak 1.3. Jadi soalan nak kira peratus. Okey, untuk vitamin C murid-murid semua kita ada 2 formula penting. Yang pertama kita ada peratus vitamin C dan yang kedua kita ada kepekatan vitamin C. Jadi kalau kita nak kira dekat sini kita perlu gunakan peratus. Okey, dapat? Jadi isi padu larutan asid askorbik adalah berapa? Isi padu larutan asid askorbik adalah 1.3. Okey, isi padu jus yang digunakan jus mangga lah, kita gunakan 3.4. Jadi 1.3 kita akan letak dekat sini, 3.4 kita akan letak kat sini, kita akan darabkan dengan 0.1%. Jadi murid-murid gunakan kalkulator anda untuk membuat pengiraan dan pastinya anda akan mendapat jawapan 0.038%. Jadi guna formula yang betul, kita jangan guna formula kepekatan pula. Kita guna formula peratus vitamin C. Okey, ini contoh untuk bab nutrisi bab 9 tingkatan 4 vitamin C. Okey, kita teruskan. Boleh Sean Boleh. Okey, kita pecut lagi. Kita pecut lagi pergi pada soalan yang ketiga. Untuk soalan yang ketiga, yang ini dia tanya lain pula. Dia tanya apa pula Sean? Dia tanya tentang kepekatan vitamin C. Tadi peratus. Sekarang ni dia tanya tentang kepekatan dalam jus buah limau. Tadi jus mangga ni diubah sikit, dia gunakan jus buah limau. Okey, maklumat masih lagi diberi dalam soalan yang boleh membantu murid-murid, iaitu 1.0 dan juga 4.9. Jadi saya tunjukkan formula sekali lagi untuk murid-murid faham, iaitu kita menggunakan formula kepekatan vitamin C, iaitu isi padu asid askorbik. Jadi dekat sini dah ada dah. Okey. Dan isi padu jus yang digunakan. Jadi jus limau untuk melunturkan warna larutan DCPIP adalah 4.9 dan didarabkan dengan 1.0. Guna kalkulator, tekan, pastikan tekan dengan betul dan kamu akan dapat, murid-murid semua akan dapat jawapan 0.20 mg per mililiter. Jadi kalau murid-murid kat sini kena pecut. Jadi murid-murid dekat rumah mungkin boleh tengok contoh soalan ni, dia boleh
lakukan pengiraan sendiri. Mungkin dia akan dapat jawapan sama dengan saya pada hari ini. Okey. Kita dah tengok kepekatan, kita dah tengok peratus, kita teruskan dengan soalan yang lain. Okey. Yang ini. Kuadrat ni pernah dengar ke Sean? Yang ni sebenarnya untuk apa ya guna kuadrat? Kuadrat ni biasanya kita nak menganggar kita nak menganggar frekuensi, kepadatan untuk organisma yang tidak bergerak. Kalau organisma tu bergerak tak sesuai, kita nak gunakan kuadrat. Okey. Jadi dekat sini Sean, kita tengok keputusan eksperimen menganggar bilangan tumbuhan X dalam 10 kuadrat. Jadi dia guna 10 kuadrat. Dia ada satu kuadrat, mungkin dia guna pada 10 tempat yang berbeza. Okey, yang setiap satunya berukuran 1 kali 1. 1 kali 1, 1 lah kan? Okey, hitungkan frekuensi. Jadi macam biasalah dia akan bagi maklumat. So ada berapa kuadrat dekat sini? Ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan setiap kuadrat tadi yang telah dijalankan eksperimen tadi, ada organisma ataupun tumbuhan X tadi. Macam kuadrat kedua, dia ada 12 bilangan dia. Okey, kuadrat lain ni ada yang kosong-kosong ni. Ada yang kosong lah. Ada yang ada yang tak ada. Okey, jadi dalam soalan ni Sean, dia nak frekuensi. Okey, kita lihatlah untuk formula frekuensi. Macam mana kita nak kira? Okey, frekuensi kita adalah, ni gangguan tulisan tadi tak apa. Okey, bilangan kuadrat yang mengandungi spesies yang dikaji. Okey, kita ada berapa kuadrat? 10. Bilangan yang ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dekat sini ada 6. Okey, jumlah kuadrat yang digunakan. Kita guna berapa tadi? 10. Jadi dekat sini kita ada 10. 6 bahagi 10 darab 100. Kita akan dapat 60%. Senang saja bilangan. Okey, untuk frekuensi kita ada 60% untuk tumbuhan X tadi. Okey, kita teruskan dengan soalan lain pula Sean. Okey, soalan lain ini dia tanya pasal kuadrat juga, mengenai kuadrat, tapi soalannya dia tanya tentang kepadatan. Okey, dia tanya tentang kepadatan. Okey, kita masih lagi sama, kita menggunakan 10 kuadrat dan setiap satunya berukuran 1 kali 1. Kena hati-hati. Murid-murid kena lihat juga ukuran kuadrat tu 1 kali 1 ke 2 kali 2 ke. Kena hati-hatilah dekat situ. Kadang-kadang dia berbeza. Kalau 1 kali 1, 1 jadi dia tidak mempengaruhi sangat. Kalau 2 kali 2 dah jadi 4. Dia akan mempengaruhi nanti bacaan tu. Okey. Kepadatan, jumlah bilangan individu spesies yang dikaji. Jumlah maknanya kita kena tambahkan. Jadi 5 tambah 0 tambah 5 tambah semua ni dalam kuadrat tersebut. Kita akan tambahkan jumlah bilangan kuadrat yang kita gunakan. Jadi kita gunakan berapa kuadrat? 10. Okey. Dan luas kuadrat kita berapa? 1 kali 1 tadi? 1 lah. Senang kan? Okey, kalau kita tambahkan 5 tambah 5, 10, 20, yang ini 30, kita ada 40. Jadi 40 per 10 darabkan dengan 1. Jadi murid-murid kita akan dapat 4. Okey, so kat sini 40 kita bahagikan dengan 10 kali 1. Ini untuk apa? Untuk kepadatan. Untuk kepadatan kita gunakan. Tadi frekuensi sudah, kepadatan sudah. Okey, kita tengok yang ke-6, soalan yang ke-6. Amin menggunakan teknik persempelan kuadrat untuk mencari peratus litupan. Yang ini soalan ni lain sikit. Dia tanya peratus litupan. Luas kuadrat kita sama lagi Sean. Ni untuk memudahkan pelajar lah. Kan. Nak bagi senang faham. Okey, kira peratus litupan rumput Q. Rumput dia tak bergerak kan? Sesuai lah guna kuadrat. Okey, berdasarkan keputusan dalam jadual di bawah. Kali ni ada beza sikit. Sebelum ni kita gunakan 10 kuadrat. Tapi kali ni kita ada berapa kuadrat? 6. Kita ada 6. Jadi hati-hati. Tak semestinya kita kena gunakan 10. Kita boleh guna 5, kita boleh guna 15, okey? Jadi kena hati-hati. Okey, untuk mengira peratus litupan yang dikendaki dalam soalan ini, murid-murid semua kena tahu formula peratus litupan. Okey, apa formula peratus litupan? Iaitu luas kawasan yang diliputi oleh spesies yang dikaji bahagikan dengan jumlah bilangan kuadrat yang diguna kali luas satu kuadrat. Okey. So macam mana? Kita tambahkan semua ni. Ni kena tambahkan lah. Tambahkan, dapatkan nilai sama dengan Y. Contoh saya buat kat sini. So Y tadi kita akan bahagikan dengan kuadrat yang diguna. Kita ada 6. Kalikan dengan luas satu kuadrat. Iaitu 1 kali 1. Kali 1 lah. Okey. Darabkan dengan 100.
Okey, jadi murid-murid tambahkan semua ni, bahagikan dengan 6 darab 100, kita akan dapat 37.8%. Okey, itu untuk soalan berbentuk pengiraan, formula. Okey. Nombor 7, ni mungkin formula yang terakhir. Yang ini popular juga, menganggar saiz populasi siput. Siput banyak kan dekat rumah kita, kadang-kadang duduk celah-celah pasu, banyak dekat sini, dekat sana, jadi kita nak anggar berapa banyak siput sebenarnya. Jadi untuk menganggar saiz siput tu Sean, kita boleh menggunakan formula untuk mengira saiz populasi siput. Jadi kita kena buat apa? Kita kena buat tangkapan lah, tangkap dulu. Contohlah kita buat tangkapan pertama, kita buat 45. Kita tandakan siput-siput tu. Kita tandakan lah. Lepas tu kita akan lepaskan pada habitat asal. Lepas tu selang 1 minggu mungkin kita akan buat tangkapan kedua. Mungkin kita dapat 25 campur 5. Ni jangan lupa, ni jumlah keseluruhan. Kita dapat 30. Asalnya kita dapat 45. Tangkapan kedua mungkin kita dapat kurang sikit. 30 ataupun mungkin lebih. Jadi kita tengok bilangan yang bertanda kita dapat tu berapa. Daripada asal 45 kita tanda, kita dapat 25. Jadi murid-murid sekalian, saiz populasi kita gunakan formula tangkapan pertama kalikan dengan tangkapan kedua, bahagi dengan bilangan bertanda dalam tangkapan kedua. P kali Q bahagikan dengan R. Okey, dalam kes ini Sean, kita tengok tangkapan pertama kita adalah 45. Kalikan dengan tangkapan kedua kita berapa? 25 25 campur 5. Jangan lupa sebab soalan ni mengelirukan pelajar. Sebab dia nak trik sikit yang bertanda dengan tidak bertanda, tapi dia masih dalam kategori tangkapan kedua. Jadi dia akan dapat 30. Bahagikan dengan R. R ni merujuk kepada bilangan bertanda dalam tangkapan kedua. Berapa bilangan bertanda kita? 25 25. Senanglah. Jadi kena hati-hati dekat sini je. Bertanda tidak bertanda. Okey, jadi kita akan dapat 54. Ini soalan yang membentuk pengiraan. Okey, kita pergi lain sikit lah. Tadi kira-kira mungkin kita tengok soalan yang berbentuk formula. Baik. Okey, formula yang ditunjukkan dalam persamaan iaitu glukosa campur oksigen menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okey, dia kata apa yang ditunjuk dalam persamaan ni? Okey, dalam persamaan ni Sean, kalau kita tengok ada oksigen. Jadi dia adalah respirasi yang melibatkan oksigen. Bila melibatkan oksigen, dalam kepala kita, dalam minda kita ni, kita dah ingat apa? Respirasi aerob. Respirasi aerob sebab dia menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Kalau glikolisis ni tak mungkin sebab glikolisis ni adalah sebahagian daripada respirasi aerob. Tapi dia melibatkan apa? Dia melibatkan penguraian glukosa. Yang ini glukosa lah. Okey, glukosa dia hanya uraikan jadi piruvat. Satu ni je. Okey, kalau pengoksidaan piruvat pula, okey, piruvat ni pula kita oksidakan. Dia akan menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Gabung dua ni barulah kita dapat respirasi aerob. Jadi ini persamaan lengkap. Bila persamaan lengkap Sean, jawapan dia tentu-tentulah respirasi aerob. Cikgu, kalau dia tak menggunakan oksigen macam mana cikgu? Kalau dia tak menggunakan oksigen, itu adalah respirasi anaerob. Bergantung pada jenis fermentasi dia lah, sama ada dia fermentasi asid laktik yang tidak menggunakan oksigen atau oksigen terhad atau fermentasi alkohol. Okey, dalam kes ni kita gunakan oksigen dengan kehadiran oksigen, maka dia adalah respirasi aerob. Ni fermentasi ni, ni dalam keadaan oksigen yang terhad. Okey. Jadi kita tengok dekat sini, harap murid-murid faham apa yang diajarkan. Okey, sempat lagi satu ke kita pecut? Saya rasa sempat je. Okey, ni soalan mudah je. Soalan mudah PQRST. Tadi dah belajar dah sebelum ni. Kan? Dekat sini respirasi aerob baru je belajar sebentar tadi. Jadi kita mula-mula tadi apa? Glukosa, betul? Kita tambahkan dengan oksigen. Oksigen. Jadi kita carilah P yang ada glukosa. Yang ini. Q yang ada oksigen, dah tentulah jawapannya D. Sebab dia tanya respirasi aerob. Kebetulan soalan sebelumnya adalah respirasi aerob. Okey, jadi jawapan dia adalah D, yang menghasilkan karbon dioksida, air dan juga tenaga. Okey. Boleh teruskan ya? Boleh. Okey, boleh. Satu lagi kita pecut satu lagi. Sementara masa masih ada. Okey, mengambil bahagian dalam acara pecut 200 meter. Okey. Pernah masuk acara 200 meter? Pernah ikut tapi tak bertandingan. Pernah lari je. Pernah lari tapi tak masuk pertandingan lah. Okey. Jadi mungkin kalau kita lari pecut secara tiba-tiba, mungkin kita akan mengalami kelesuan atau keletihan. Mula-mula tu kita boleh pecut lagi. Tapi nak sampai ke penghujung ni, sebab soalan dia kata setelah ia berlari 100 meter yang pertama. Jadi dekat sini Sean, dia telah menjalankan
satu respirasi. Ataupun kita panggil sebagai fermentasi lah. Okey, fermentasi tanpa kehadiran oksigen ataupun oksigen yang terhad. Sebab penggunaan dia melebihi keperluan. Ya. Jadi, Sean, kalau tak ada oksigen, dia akan menghasilkan asid laktik yang boleh menyebabkan seseorang itu berasa lesu. Jadi persamaan pertama ni kita tengok ada asid laktik. Mungkinkah jawapan dia dekat situ? Kat sini glukosa campur oksigen. Tadi dah cakap dah, kalau fermentasi asid laktik dia tiada oksigen atau oksigen terhad, betul? Jadi kita boleh reject lah yang ini, betul? Glukosa campur etanol. Ada etanol ke? Tak ada. Ini adalah fermentasi alkohol. Okey, glukosa campur oksigen. Yang ni aerobik. Ini aerob kan? Jadi yang ini waktu kehadiran oksigen mencukupi. Jadi dekat sini murid-murid sekalian, jawapan yang paling tepat adalah A, kerana kita ada oksigen yang sangat terhad ataupun tanpa oksigen, jadi menghasilkan asid laktik yang boleh mengakibatkan kelesuan. Tapi saya nak ingatkan satu, John. Ya, cikgu. Kalau kita alang-alang kita dah ulang kaji pasal asid laktik ni, mungkin murid-murid boleh tengoklah graf berkaitan dengan hutang oksigen dan bagaimana kita nak bayar balik hutang oksigen. Macam itulah. Okey. Baiklah cikgu, terima kasih atas perkongsian ilmu cikgu tadi, dan dengan itu memang sememangnya lah murid-murid semua dapat mendapat markah tertinggi ataupun markah maksimum bagi kertas 1 untuk bahagian ini. Tapi sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Percutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 Percutan bagi mata pelajaran biologi kertas 1, di mana untuk bahagian ini kami akan memberikan tumpuan kepada soalan jenis yang mengandungi proses, mekanisme dan tindak balas. Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean. Murid-murid semua kembali lagi. Jadi untuk perhatian murid-murid semua, ada banyak soalan yang membentuk gambar rajah. Kalau kita nak bincang dekat sini, banyak mungkin tak sempat lah. Jadi kita ambil beberapa formula pengiraan yang penting, persamaan yang penting, dan gambar-gambar tu saya ingatkan sekali lagi murid-murid jangan lupa untuk menguasai gambar, label dan juga fungsi yang ada pada setiap halaman buku teks kamu tu. InsyaAllah kamu akan dapat kuasai konsepnya sekali. Dan untuk kali ini Sean, kita tengok beberapa proses ataupun mekanisme ataupun tindak balas yang biasanya ditanya dalam kertas 1. Memang ada banyak tapi kita bincangkan beberapa. Okey, kita lihat soalan yang pertama. Raja menunjukkan laluan impuls saraf dalam satu arka refleks. Okey, pernyataan manakah betul tentang laluan tersebut? Okey, arka refleks maknanya tindak balas refleks. Pernah tak kalau kita tengok gambar ni, dia tercocok apa ni? Tercocok jarum. Pernah tak Sean tercocok benda tajam? Pernah aku banyak kali dah. Pisau ke apa ke, ataupun Sean terpegang objek panas? Pernah aku. Terpegang. Pernah kan? Itu namanya tindakan refleks. Jadi Sean mungkin akan menyentap tangan. Betul? Jadi dekat sini murid-murid sekalian, pertama kita kena menguasai dulu apakah stimulus yang diberi, iaitu gambar rajah. Kalau kita lihat di sini, kita ada tangan yang dicucuk. Tangan yang dicucuk dalam tindakan refleks ni, dia melibatkan 3 neuron. Ingat 3 neuron. Neuron apa? Neuron yang pertama, neuron deria. Neuron yang kedua, neuron geganti. Dan neuron ketiga, neuron motor. Namun begitu, ada juga tindakan refleks yang melibatkan 2 neuron saja. Contohnya sentakan lutut. Kalau kita ketuk lutut bawah tempurung lutut kita ni, tu sentakan lutut. Kalau sentakan lutut, dia ada melibatkan 2 neuron, iaitu neuron deria dan juga neuron motor. Okey, kita lihat juga dekat sini M. M dia label dekat bawah ni. K ni kalau kita tengok, dia adalah neuron yang pertama, betul? Ini adalah neuron deria. Neuron J ni neuron yang kedua. Ini adalah neuron geganti. Dan kita ada N. N ni dia pergi pada otot. Okey? Jadi kita study dulu ataupun kita kuasai dulu kita punya gambar. Okey. J menghubungkan impuls saraf dari reseptor ke K. Kita tengok balik J. J ni neuron geganti. Takkanlah dia menghubungkan impuls saraf dari reseptor. Reseptor sepatutnya daripada M ni, reseptor ni. Ini adalah peranan neuron deria. Jadi A ni kita dah tolak. Okey. N menghantar impuls saraf ke J dan dibawa ke K. N mana? N ni otot. Otot dia tak hantar impuls, betul? Dia menjalankan gerak balas. Sama ada pengecutan atau pengenduran otot. Sebab kita nak tarik tangan. Tapi kita nak pegang, benda panas lama-lama. Okey, jadi dekat sini salah lah. Boleh disingkirkan. Okey, M mengakibatkan jari bergerak balas. Kita tengok M. M ni reseptor mula-mula.
takkan dia bergerak balas. Kan? Ya. Dia adalah mendapat rangsangan tersebut, betul? Untuk Ya. mencetuskan impuls saraf. Jadi M ni pun salah. N mengakibatkan tangan bergerak balas. N tadi apa Sean? N ni? Otot je, Go. Otot. Betul Ya. tak dia bergerak balas? Betul, Go. Betul. Jadi murid-murid kita lihat semua pilihan jawapan yang ada. Singkirkan satu-satu. Jangan gopoh-gapah. Jangan terburu-buru. Sebab ada pelajar dia tengok macam ni, dia ambil mudah. Bila dia ambil mudah, dia tersalah singkir jawapan yang sepatutnya betul, dia singkirkan awal-awal. Alamak. Okey, jadi jawapan yang paling tepat adalah D. Okey, ini adalah apa? Sean tadi, ini adalah tindakan refleks. Ya. Okey, jadi harus diingatkan murid-murid selain daripada arka refleks ataupun laluan tindakan refleks ini, murid-murid harus menguasai tentang kepentingan tindakan refleks. Okey, struktur neuron tu mesti mahir dan perlu kuasai. Okey, kita terus pecut pada soalan yang kedua. Seorang peladang berhadapan dengan seekor harimau. Harimau ni maknanya apa, Sean? Binatang yang ganas, Ya. garang, karnivor, makan manusia. Kalau jumpa harimau, jumpa Lari lah harimau kita, depan-depan. Ya. Kalau dalam sangkar tak apa kan, Sean? Jadi rasanya apa Sean akan buat? Saya akan lari, Go. Saya akan cabut. Akan lari. Ya. Jadi ini satu situasi yang sama ada kita nak apa? Lawan atau lari. Ya. Sama ada kamu bertenaga untuk lawan harimau tu ataupun kamu lari terus. Ini situasi cemas. So apakah tindak balas yang berlaku dalam badan ketika menghadapi situasi yang menakutkan ini? Kalau kita jumpa sesuatu benda yang menakutkan kita, mungkin Sean mungkin dalam sekolah rendah ke sekolah menengah mungkin pernah dipanggil naik ke atas peta bagi ucapan secara tiba-tiba. Jadi benda tu adalah sesuatu yang menggelisahkan kita kan, betul? Yes, jadi kita akan mudah apa? Berpeluh-peluh, betul? Betul, Mungkin tangan kita akan berpeluh basah sebab kita degupan jantung kita akan jadi laju dan sebagainya. Jadi kita tengok tindak balas ini sebenarnya murid-murid diakibatkan kesan daripada tindakan hormon yang berlaku dalam badan. Bila jumpa harimau yang di ladang kelapa sawit miliknya, takkanlah harimau tu jinak tiba-tiba. Mestilah dia dia takut pada harimau tersebut kan. Okey, sekarang ni kita tengok rembesan adrenalina bertambah. Adrenalina ni kalau dia bertambah, fungsi dia apa? Dia akan meningkatkan degupan jantung. Okey. Rembesan thyroxina. Kita tengok thyroxina ni hormon yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid. Jadi dia ada kaitan ke dengan kita punya tindak balas lawan atau lari ni? Rasanya bukan itu. Macam tak ada kan? Sebab dia lebih kepada metabolisme badan. Okey, kadar pernafasan bertambah. Betul bertambah? Bertambah, Go. Kita akan bernafas dengan laju. Kadar jintan jantung menurun. Macam pelik kan? Bila kita tengok dekat sini, kita dapat tahu 1 dan 3 ni adalah pilihan jawapan yang tepat. Okey, jadi kita singkirkan mana yang tidak berkaitan dan kita pilih satu jawapan yang tepat, iaitu tindak balas untuk kita kata apa tadi, lawan ataupun lari. Okey, jadi melibatkan hormon hormon tu jangan lupalah hormon adrenalina ataupun noradrenalina. Jangan namakan anak noradrenalina pula kan. Noradrenalina tu adalah hormon. Okey. Kita tengok nombor 3. Rajah menunjukkan satu proses yang berlaku dalam glomerulus. Pernah dengar tak Sean glomerulus? Macam pernah, Go. Macam pernah kan? Dah lama dah tinggalkan biologi ni kan. Okey, untuk glomerulus kita tengok dekat sini menghasilkan cecair X. Okey, bahan manakah yang terdapat dalam cecair X? Okey, kita lihat dekat sini murid-murid semua. Gambar ni menerangkan tentang glomerulus. Dekat sini kita dah boleh buat penerangan ringkas. Iaitu yang pertama dekat sini, glomerulus adalah yang ini yang saya labelkan sebagai G ni. Ini adalah glomerulus. Glomerulus ni dia mempunyai tekanan hidrostatik yang tinggi. Kesan daripada perbezaan arteriol, efferent dan juga efferent. Maka tekanan tu akan menjadi tinggi. Jadi ada bahan yang akan terturas keluar, masuk ke bentuk C ni. Bentuk C ni kita panggil sebagai kapsul Bowman. Kapsul Bowman. Jadi proses ini berlaku di ginjal. Buah pinggang kita ni. Buah pinggang kita ni biasanya dia nak menghasilkan air kencing, betul? Ya, betul. Penghasilan air kencing. Jadi proses ini adalah proses penghasilan atau pembentukan air kencing. Tapi disebabkan ditanya satu bahagian saja, dia berlaku di glomerulus dan juga kapsul Bowman, maka ini adalah proses ultraturasan. Okey, ingat proses ultraturasan. Kalau kita tengok murid-murid semua, soalan ginjal ni pun famous juga, terkenal. Okey, dia boleh tanya ultraturasan, dia boleh tanya penyerapan semula, rembesan dan akhirnya pembentukan air kencing. Sama ada air kencing kita keluar sedikit
dan pekat ataupun banyak dan cair. Bergantung pada jumlah air yang kita minum. Ataupun makanan yang kita makan. Kalau garam berlebihan pun tak boleh juga, betul? Ya. Jadi dia akan mempengaruhi kita punya penghasilan air kencing. Okey, jadi murid-murid semua, kita tengok bahan mana yang terdapat dalam cecair X. Adakah glukosa, asid amino, eritrosit dan protein plasma? Maknanya bahan yang terturas ni mestilah bahan yang kecil. Mudah untuk terturas. Okey, kita lihat dekat sini, pilihan jawapan dia adalah 1 dan 2. Glukosa dan asid amino boleh terturas ke dalam kapsul Bowman. Kenapa eritrosit dan protein plasma tak boleh? Kerana protein plasma dan eritrosit ni adalah satu molekul yang besar. Bila besar, dia tidak boleh terturas daripada glomerulus kepada kapsul Bowman. Jadi kalau kita tengok soalan ni, kita boleh baca yang lain-lain. Yang lain macam tadi, yang ini atur-aturasan. Kita boleh fokus pada proses pengosmo kawal aturan secara keseluruhan. Okey, penghasilan air kencing lah maksud saya tadi. Okey, jadi kita teruskan kepada soalan yang keempat. Rajah menunjukkan gerak balas kulit dalam persekitaran yang sejuk. Studio ni nampak sejuk kan? Kalau sejuk, biasanya bulu roma kita ni adalah dalam keadaan condong ke tegak? Tegak je. Tegak kan? Okey. Jadi dalam keadaan tegak. Tapi soalan ni dia tanya lain. Dia tanya apakah yang akan berlaku jika struktur X tadi dicukur? Bulu roma atau rambut yang berada pada badan kita ni, kita cukur dia. Potong. Okey, bila cukur, kalau kita tengok, kalau dalam keadaan sejuk, bulu roma kita tegak. Kenapa bulu roma kita tegak, Sean? Sebab dia nak perangkap haba, ya. Perangkap udara dulu. Lapisan udara yang tebal tu dia perlu perangkap. Supaya haba tu akan bertindak sebagai penebat dalam badan kita lah. Barulah haba tu tidak tersebar ke persekitaran. Tapi kalau dah cukup, bolehkah kita perangkap haba tu? Jadi logiknya dekat sini soalan ni berbentuk negatif. Sebelum ni dia menjalankan fungsinya tapi tiba-tiba tak ada, maka dia akan jadi soalan negatif. Okey, kita tengok. Jadi, otot erector tidak boleh mengecut. Ini tak ada kaitan lah. Kelenjar peluh menjadi lebih aktif. Betul ke peluh? Peluh ni dalam keadaan apa? Yang panas. Panas kan? Lebih banyak haba hilang ke persekitaran. Logik juga sebabnya ada kaitan dengan haba. Sebelum ni kita nak perangkap haba dalam keadaan sejuk. Kurang darah mengalir ke permukaan kulit. Yang ini pembasuh cerutan. Soalan D ni pembasuh cerutan. Okey? Kita ada pembasuh dilatan, pembasuh cerutan. Gunakan istilah yang betul. Okey, ini dalam keadaan panas juga. Okey, jadi murid-murid semua, kalau kita tengok dekat sini, pilihan jawapan C lebih menepati kepada keadaan X yang dicukur tadi. Jadi murid-murid semua kena biasakan dengan soalan-soalan yang berbentuk negatif. Negatif maksud saya dekat sini bukannya negatif apa. Negatif tu maksud saya sebelum ni dia boleh menjalankan fungsi, tiba-tiba ada satu benda yang tak berfungsi. Ada satu komponen tidak berfungsi, ada satu proses yang dia tertinggal dan sebagainya. Jadi murid-murid kena biasakan dengan perkataan tidak ataupun proses yang tiada, tidak berlaku. Okey, pecutan kita pergi pada soalan yang kelima. Baik, cikgu. PQRS adalah peringkat-peringkat dalam mekanisme pembekuan darah. Kenapa darah kita perlu membeku, Sean? Untuk untuk menghalang pengaliran darah daripada keluar badan. Bagus. Darah kita kalau kita dah tercedera ataupun ada kemalangan, darah kita akan mengalir dengan banyak, betul? Jadi untuk menghalang kehilangan darah secara berlebihan tadi, kita akan badan kita akan melakukan proses mekanisme pembukaan darah. Namun, kali ini dia tanya urutan pula. Manakah urutan yang betul? Okey, untuk urutan yang betul, maknanya pelajar kena susun. Bila susun, pelajar mesti tahu tentang mekanisme, murid-murid semua mesti tahu tentang mekanisme pembekuan darah. Okey, jadi mekanisme pembekuan darah, murid-murid, dia mesti ada dua proses utamalah. Yang pertama, kita ada apa? Protrombin kepada trombin. Yang kedua, fibrinogen kepada fibrin. Okey. Namun begitu, dia mesti dimulakan dengan platelet. Okey. Jadi dekat sini, platelet bergumpal pada luka, eritrosit terperangkap. Biasanya eritrosit sel darah merah lah. Terperangkap ni last sekali. Okey, akhir sekali. Okey. Thrombokinase menukarkan protrombin kepada trombin dan trombin menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Jadi ini kalau tindak balas yang pertama lah. Okey, ini tindak balas yang kedua. Tapi sebelum tu mesti ada platelet dahulu. Okey, jadi platelet ni yang P tadi ni lah. Okey, tindak balas ini yang saya kata tadi, yang berlaku semasa pembekuan darah. Jadi dekat sini murid-murid, kita mulakan dengan P tadi. P sebab apa? Platelet tadi akan bergumpal dahulu.
Bila bergumpal, dia akan menghasilkan bahan pengaktif yang dinamakan thrombokinase yang akan memungkinkan penukaran protrombin kepada trombin. Jadi kita ada R. Lepas R, tindak balas yang kedua iaitu S. S adalah trombin menukarkan fibrinogen kepada fibrin. Fibrin ini akan membentuk jaringan dan akhirnya akan memerangkap sel darah merah dan menghalang darah kita daripada mengalir dengan banyak ataupun berlebihan lah. Okey. Selain daripada kalau kita ada pembekuan darah, kita mikroorganisma tidak boleh masuk ke dalam badan. Jadi murid-murid kena tahulah selain daripada proses macam ni, mekanisme macam ni, kepentingan dia pun kamu kena kuasai. Okey, ini soalan yang ke-5. Okey, mungkin satu lagi kita sempat pecut. Boleh, cikgu. Okey. Ini soalan yang terkenal jugalah biasanya proses pengosmokauan aturan tadilah. Homeostasis yang berlaku di sepanjang nefron. Nefron ni terletaknya di ginjal. Seorang pesakit kencing manis mengalami simptom dahaga. Dahaga dan kerap kencing. Bila dahaga dan kerap kencing, maknanya air dalam badan dia banyak tak? Semua air itu dikeluarkan, disingkirkan daripada badan. Jadi badan dia kekurangan air. Ni mungkin ada faktor-faktor daripada nefron tersebut yang menyebabkan air itu hilang. Okey, P ni kita kena tahu. Saya dah kata kalau ada gambar mesti kuasai. P ni adalah tubul berlingkar proksimal. Q ni adalah liku Henle. Dan R ni adalah tubul berlingkar distal, dan S ni adalah ductus pengumpul. Kalau air kencing keluar banyak, maknanya ada kaitan dengan kawasan ini. Maknanya air tadi tidak diserap semula. Okey, air tadi tidak diserap semula. Jadi, mana satu jawapan yang menunjukkan air tidak diserap semula? Lebih banyak air diserap semula. Diserap semula. Banyak ke? Ke dalam kapilari. Kan ni dia serap semula. Saya kata tak serap. Bila tak serap barulah dia kerap kencing. Okey, kurang air diserap semula ke dalam kapilari darah dalam S. Betul ke S? S ni tubul pengumpul lah. Mungkin ini jawapan kita boleh terima. Lebih banyak glukosa. Ni glukosa pula ke dalam kapilari dalam P. P dekat sini tubul belingkar proksimal. Tak ada kaitan dengan air tadi. Betul? Lebih banyak glukosa meresap daripada kapilari darah ke dalam Q. Okey, yang ini tu liku Henle lah. Jadi kalau ikutkan logik dekat sini, jawapan yang paling tepat kita boleh terima adalah jawapan B untuk proses pengosmokauan aturan, iaitu pembentukan atau penghasilan air kencing. Okey. Baiklah cikgu, dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Percutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Percutan bagi mata pelajaran biologi kertas 1 bersama dengan Cikgu Faid daripada SMK Aikeroh, Melaka. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, terima kasih Sean. Kembali lagi murid-murid di rumah. Okey, kita tengok soalan objektif yang berbentuk analisis. Okey, tadi kita ada soalan yang berbentuk proses, mekanisme, tindak balas. Mungkin ada yang saya tak sempat tunjukkan pada anda semua. Jadi mungkin murid-murid bolehlah ulang kaji berkaitan dengan tingkatan 5. Soalan-soalan berkaitan dengan tingkatan 5. Contohnya persenyawaan ganda 2, tumbuh-tumbuhan, paya bakau dan sebagainya. Ada banyak soalan yang boleh kamu ulang kaji. Okey, kita lihat soalan bentuk analisis. Analisis ni ada dua. Satu analisis perkaitan. Kita perkaitan ataupun analisis unsur. Jadi dekat sini dia memerlukan kemahiran lebih sedikit. Di mana pelajar perlu menganalisis secara terperinci apa kaitan ataupun apa unsur-unsur yang terlibat. Okey Sean, jadi soalan analisis tak banyak. Ada 2 mungkin dalam 40 soalan tu. Tapi kita kena skor jugalah walaupun 2. Perbezaan markah dia akan ketara nanti. Okey, kita tengok. Raja menunjukkan 2 kelas makanan. Okey, antara bahagian berlabel A, B, C, D yang manakah mencernakan kedua-dua kelas makanan tersebut. Kita ada 2 kelas makanan. Kalau kita tengok dekat sini Sean, kelas makanan yang pertama ni ada ayam, daging, ikan. Ni kelas makanan apa ni? Protein ni. Protein. Okey, bagus. Yang ini kita tengok ada roti, okey, ada bijirin dan sebagainya. Ini kelas makanan karbohidrat. Karbohidrat. Jadi pelajar perlu menganalisis gambar dulu, baru dia dapat kelas makanan. Tapi dia tak tanya kelas makanan, dia tanya yang manakah mencernakan kedua-dua kelas makanan. Kena pula tengok gambar yang ketiga. Bahagian mana mencernakan kedua-dua, iaitu protein dan juga karbohidrat. Okey, kita tengok. Bahagian pertama ni bahagian mulut.
Ya. Okey, B ni bahagian perut. Jangan pula letak hati. Bentuk macam hati besar kan. Pelajar kena tahu label gambar. Itu sebabnya gambar penting untuk kita belajar. Okey, C. C ni kita tengok adalah duodenum. Dan D ni kita tengok dia adalah kolon ataupun usus besar. Ya. Okey, untuk protein kita ada 3 tempat sebenarnya kalau kita nak cerna. Okey, protein biasa bermula daripada perut, okey, kemudian dia akan pergi duodenum, dicernakan, kemudian dia akan pergi kepada usus kecil. Jadi ini usus besar ni kita dah boleh reject. Nampak? Okey. Okey. Kemudian kita ada karbohidrat. Okey, saya tarik sini. Karbohidrat. Kalau karbohidrat dia ada 3 tempat sama macam protein. Okey, iaitu apa? Mulut ego. Bagus. Mulut pergi pada duodenum, pergi pada usus kecil. Okey? Jadi yang sama dekat sini, P, perut dengan mulut tak sama. Ni, D dengan D, duodenum dengan duodenum. Ya, Betul? betul. Jadi duodenum terletaknya label pada C. C. Okey? Kalau kita tengok polipeptida akan dihidrolisis lah. Okey? Kepada peptida. Kalau karbohidrat tadi pula, kita akan tengok kanji akan dihidrolisis kepada maltosa. Ya. Jadi dekat sini kena tahu proses. Kalau boleh pelajar kuasai enzim-enzim penting yang ada dalam proses pencernaan. Kita ada 3 je pencernaan yang perlu kuasai. Protein, karbohidrat, lipid, dan kenal pasti tempat-tempat berlakunya pencernaan tersebut, kenal pasti enzim-enzim yang digunakan dan hasil yang terbentuk. InsyaAllah kamu akan kuasai semua proses pencernaan. Jadi jawapan dia apa, Sean tadi? C, cikgu. C adalah jawapan yang kita lihat. C adalah jawapan untuk soalan pencernaan ini. Okey. Nampak? Lama sikitlah kita nak analisis tu kan? Ya. Kita nak tengok satu-satu perkaitan dia apa semua. Baru kita dapat dia punya kesimpulan ataupun jawapan yang paling tepat. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Jadual menunjukkan satu contoh menu kalori yang tinggi. Dia dah bagi kat sini. Dicadangkan untuk individu yang menghidap penyakit tertentu. Okey, individu yang manakah sesuai mengamalkan diet seperti dalam jadual. Okey, dia ada spaghetti, bijirin. Kita ada nasi ayam, kita ada bubur ubi keledek, kita ada ubi kayu rebus, jus buah-buahan, kita ada susu suplemen khas, nampak? Okey, kita ada bayam dan brokoli. Okey, individu yang obes, takkan dia nak makan semua makanan yang mengandungi kalori yang tinggi ini? Secara logiknya, betul? Betul. Yang kedua, individu yang diabetes mellitus, kencing manis, karbohidrat pun boleh tukar pada gula kan, yang akan meningkatkan paras gula dalam darah. Jadi dekat sini secara logik ni kita boleh terima tak individu yang kedua ni? Tak boleh. Pesakit kanser. Sebab dekat sini ada logiknya, sebab apa? Kita ada suplemen khas untuk pesakit kanser berdasarkan Pinggan Sihat Malaysia. Ini menu yang dicadangkan berdasarkan Pinggan Sihat Malaysia. Kita ada Pinggan Sihat Malaysia yang suku separuh. Ya. Itu ada dalam silibus biologi tingkatan 4 dan tingkatan 5 ni. Okey. Suku separuh. Jadi ini analisis perkaitan kita tengok, okey. Dan pesakit jantung. Pesakit jantung ni dia kena makan makanan yang kurang lemak. Tapi disebabkan adanya suplemen khas, adanya makanan karbohidrat, jadi pesakit kanser ni memerlukan banyak tenaga untuk pastikan dia boleh merawat kanser tersebut, melakukan rawatan kemoterapi dan sebagainya. Jadi secara logiknya jawapannya dekat sini adalah pesakit kanser. Okey? Lama sikit kita kena tengok menu-menu. Sama juga dengan menu untuk ibu mengandung, untuk kanak-kanak, untuk orang dewasa, untuk atlet, menu dia berbeza-beza. Seperti yang dicadangkan oleh Pinggan Sihat Malaysia, suku separuh. Soalan glamour tu, suku separuh tu kan? Okey. Dan mungkin soalan yang seterusnya, ya, cikgu. Radha menunjukkan 2 jenis akar. Ini nampak tiba-tiba tumbuhan kan? Akar pokok paya bakau di kawasan paya bakau. Antara A, B, C, D, yang manakah menerangkan perbezaan antara kedua-dua pokok M dan N? Okey, pokok M ni kita tengok, ni akar dia tercucuk tegak kan? Ya. Yang ini pokok N ni dia bercabang-cabang. Jadi kalau kita ni kenal pasti dulu jenis akar. Okey, kalau M ni adalah pokok
yang berada di zon garis pantai. Kita ada 3 zon. Nah, untuk pengetahuan Syah lah. Untuk paya bakau ni kita ada 3 zon. Pernah pergi paya bakau kan? Pernah aku. Dekat kawasan mana? Dekat Taiping aku. Taiping kita ada satu tempat kan. Hutan paya bakau Laut Matang. Dekat situ. Menarik tempatnya. Murid-murid boleh pergi, bawa family pergi ke sana untuk melihat paya bakau, dan pada malamnya boleh saksikan klip-klip. Okey. Jadi dekat sini kita tengok. Yang ini akar yang berkaitan dengan pneumatophore. Akar respirasi dia. Yang ini adalah akar jangkang ataupun prop roots. Okey. Jadi dekat sini murid-murid, ini adalah zon garis pantai. Zon garis pantai. Kalau akar yang kedua ni adalah zon tengah. Kita ada 3 zon. Okey. Zon belakang satu lagi. Dan dekat sini terletak di sepanjang sungai berdekatan muara, terletak di kawasan yang terdedah kepada ombak. Betul ke? Ni muara sungai, yang ini pula ombak. Salah lah kat situ kan? Okey, ni akar jangkang. Betul ke akar jangkang M ni? Ni pneumatophore kan? Jadi kat sini kita dah boleh buang. Terletak di zon garis pantai. Zon garis pantai. Yang ni terletak di zon tengah. Betul ke? Kemungkinan. Yang ni jenis pokok Rhizophora dan jenis pokok adalah Avicennia. Yang ini kalau kita tengok, pokok yang ada akar pneumatophore ni adalah pokok Avicennia. Okey, dan juga Soneratia. Kalau yang ini pokok akar jangkang ni adalah pokok Rhizophora, dan pokok yang terakhir akar banir adalah pokok Bruguera. Kena tahu nama pokok tu dan jenis akarnya, baru kita dapat kuasai paya bakau ni. Zon dia, akar dia, nama pokok dia kena kuasai dengan baik. Jadi logiknya dekat sini jawapan dia adalah C. Tadi saya dah katakan yang ini zon garis pantai dan yang ini adalah zon tengah. Jadi mudah saja. Kita kena pasti. Cuma kena tengok satu-satu jawapan tu betul ke tidak, dan mungkin ada jawapan yang hampir-hampir dekat dengan kita punya konsep yang ingin ditanya. Okey. Mungkin kita boleh teruskan dengan lagi satu soalan. Mungkin soalan yang terakhir. Satu lagi soalan kan, masa kita tengok dekat sini, raja menunjukkan 2 jenis tumbuhan M dan N. Okey, tumbuhan juga. Antara A, B, C, D yang manakah merupakan perbezaan antara tumbuhan M dan N? Okey, kita ada buah tembikai dan kita ada pokok hibiscus. Kita ada pokok bunga raya. Bunga raya, pokok bunga raya. Jadi buah tembikai dan pokok bunga raya ni pelajar kena tahu apakah jenis tumbuhan tersebut. Adakah dia tumbuhan semusim ke, dui musim ke, atau tumbuhan saka. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, kalau kamu rajin mengulang kaji, kita tahu dah kalau tembikai ni dia mesti semusim. Okey. Kalau pokok bunga raya ni adalah tumbuhan saka. Okey? Saka. Okey. Tapi kita ada tumbuhan dui musim. Dui musim contohnya macam lobak merah. Macam tu. Okey? Dui musim maknanya dia ada 2 kitaran. 2 musim. Okey, faham Okey, merupakan tumbuhan semusim. Betul ke tumbuhan semusim? Ya, betul. Semusim betul. Merupakan tumbuhan dui musim. Untuk N, bunga raya bukan dui musim. Okey, mempunyai 1 kitar hidup untuk semusim atau setahun, hidup lebih lama daripada hidup lebih daripada 2 tahun dan mempunyai jangka hayat yang panjang. Betul ke ni? Mungkinlah jawapan dia kan. Kita tengok yang lain dulu. 1 kitar hidup untuk semusim atau setahun, mempunyai 2 musim pertumbuhan. Yang ni salah lah. Sebab kalau tumbuhan saka ni dia boleh hidup lebih daripada 2 tahun dan sebagainya. Tempoh hidup dia, jangka hayat dia panjang. Okey, terdiri daripada pertumbuhan tampang dan pembiakan. Ini untuk dui musim. Terdiri daripada tumbuhan berkayu saka. Yang ini dah betul, tapi yang ini pula salah. Okey, jadi dekat sini kita tengok pilihan jawapan yang paling tepat adalah B, iaitu 1 kitar hidup untuk semusim dan hidup lebih daripada 2 tahun atau jangka hayat yang panjang untuk tumbuhan saka. Okey. Ini tu tumbuhan-tumbuhan ni biasanya pelajar kurang sikit minat daripada tumbuhan. Tapi sebenarnya kalau kita dekatkan diri dengan tumbuhan ni, kita akan lebih faham proses dan lebih menghargai. Terutamanya minat kepada kelestarian alam sekitar kan. Sekarang ni negara menuju ke arah kelestarian alam sekitar, jadi kita boleh kuasai tumbuhan dengan baik, insya-Allah. Ya, betul. Okey. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini, dan harap kepada mereka yang akan menduduki SPM bagi kertas 1 biologi, semoga berjaya kepada anda semua, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Semoga berjaya. Okey, cikgu, kita buat